Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam program kita setiap hari Khamis. Okey, hari Khamis pada hari ini kita berada di 25 Mei 2023. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Wan Muhammad Noor, seorang ustaz dan juga guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Selanda, Sekolah Menengah Kebangsaan Selanda. Jadi pada petang ini kita membawakan tajuk topik kita pada ini iaitu penawar bagi hati. Jadi ramai nak tengok tetamu kita pada hari ini iaitu ya, kita lihat tetamu kita iaitu ustaz. Ini dia. Kalau pelajar-pelajar kalau dah siap share dekat sekolah, ini cikgu dia masuk siaran langsung bersama Hid Jasin pada petang ini. Dan juga kita tetamu hari ini pun ada berbagai tetamu juga, pengurus besar, pengurus di Tabung Haji Jasin berada di konti kita pada hari ini. Mungkin ada penerbit kita akan membincangkan sesuatu bersama pengurus kita pada hari ini. Jadi kita teruskan dengan segmen kita pada hari ini, segmen Gerbang Dakwah bersama topik kita pada penawar bagi hati yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Wan Muhammad Noor, iaitu guru di SMK Selanda. Jadi assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini dalam pertama kalinya saya bersama dengan Ustaz pada hari ini bagi kita membincangkan topik yang saya sudah sebutkan, itu penawar bagi hati. Dalam untuk pengetahuan Ustaz, kita setiap Khamis kita mengadakan program bersama His Jasin di bawah kelurahan Majlis Perbandaran Jasin. Dan kita kalau boleh setiap minggu kita akan adakan program sedemikian bersama dengan para ilmuwan dakwah kita untuk kita sama-sama berbincangkan topik-topik yang menarik dan juga perkara-perkara yang perlu dipelajari dalam ilmu agama kita, ilmu agama Islam kita, supaya kita dapat memperluaskan kepada mereka-mereka pendengar sana di luar sana, insya-Allah. Jadi saya mempersilakan Ustaz untuk Ustaz memperkenalkan diri Ustaz. Mungkin ada yang baru mengenali Ustaz dan juga pada kali ini Ustaz pertama kali datang ke His Jasin ataupun di MPJ ini untuk kita berbincangkan bagi topik kita pada petang ini. Silakan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih pertama sekali kepada DJ Supian atas yang mana akan mengelolai program kita pada petang ini, iaitu Gerbang Dakwah. Alhamdulillah, pertama sekali seperti mana yang maklumkan oleh DJ tadi, kita nak memperkenalkan diri dululah. Pertama sekali, saya ni adalah namanya Muhammad bin Wan Muhammad Noor, asalnya Kelantan, dan saya ni orang kata pendatang barulah ke Jasin, negeri Melaka, dan satu tempat yang cukup-cukup saya rasa gembiralah berada di sini. Alhamdulillah, dan ini merupakan satu medium permulaan kepada diri saya, insya-Allah, untuk memberikan sedikit bakti kepada terutamanya masyarakat di Jasin, dan insya-Allah kepada seluruh warga negeri Melaka. Dan pertama saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Majlis Perbandaran Jasin di atas jemputan untuk kita bersama-sama mengupas. InsyaAllah kita hari ini akan bermulanya kupasan berkaitan dengan satu kitab, iaitu kitab Penawar Bagi Hati. Satu benda yang kita nak membentuk diri kita, hati kita terutamanya. Dan pada hari ini satu inisiatif yang cukup baiklah dari segi daripada Majlis Perbandaran Jasin, iaitu untuk membentuk satu masyarakat, bukan hanya pembentukannya masyarakat dari sudut fizikal sahaja, tetapi dari sudut kerohanian menjadi satu tunjang utama. Itu kita nak membentuk seluruh warga Jasin menjadi satu masyarakat
yang meletakkan satu keutamaan, iaitu mencari satu kekuatan ibadah dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Majlis Pembenaran Jasin, dan juga ucapan terima kasih juga kepada warga SMK Selanda lah, terutamanya kepada Tuan Pengetua yang memberi izin lah untuk ruang kepada saya untuk saya diketengahkan lagi kepada masyarakat di Majlis Pembenaran Jasin ni, insyaAllah. Okey. Jadi pada hari ini kita akan teruskan kepada topik kita pada hari ini. Saya mohon izin kepada DJ betul kan pada hari ini, iaitu alhamdulillah pada hari ini kita akan meletakkan satu keutamaan, iaitu sebelum ni saya hadir dengan kita menyentuh soal berkaitan dengan satu tajuk, iaitu Syawal, bulan barakah. Pada hari ini kita akan lebih khusus fokuskan kepada satu kitab yang dibawa dan dipersetujui oleh penerbit, iaitu Ustaz Suhaizan, iaitu satu kitab yang dipanggil sebagai kitab penawar bagi hati. Kitab penawar bagi hati, pertamanya kita kena jelas bila sebut sahaja penawar, ini adalah satu benda iaitu ubat. Bila ubat, biasa kalau kita demam ke, kita batuk ke, kita sakit ke, kita akan mencari satu tempat untuk kita cari untuk pulihkan kembali kesihatan kita. Kita pergi klinik untuk kita ubat diri kita supaya kita kembali sihat. Pada hari ini kita tengok pada penawar bagi hati ni, dia membicarakan berkaitan dengan iaitu dari sudut kita nak sembuhkan hati kita. Sembuhkan hati ni adalah dari segi dari perkara-perkara. Biasa kita kena sedar bahawa kehidupan kita ni sentiasa kita bergelumang dengan dosa-dosa, bergelumang dengan perkara-perkara yang ada kalanya sekejap kita dekat pada Allah Ta'ala, sekejap kita jauh pada Allah Ta'ala. Atas sebabnya kerana tengok pada keadaan sekeliling pada diri kita, adakah kita mencari jalan untuk kita dekat pada Allah Ta'ala, ataupun kita terleka dengan perkara-perkara dunia yang akhirnya menjauhkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita kena mencari satu ubat yang perlu kita rawat hati kita supaya kita sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila kita kena kena sedar dalam kehidupan dunia ni, ilmu agama ni terlalu banyak. Ilmu agama ni adalah satu perkara yang cukup luas dan wajib kepada kita belajar, iaitu sebagai seorang Muslim. Yang pertamanya kita kena letak keutamaannya adalah ilmu akidah, iaitu ilmu akidah. Bila sebut ilmu akidah, ia dipanggil sebagai ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni apa dia? Ilmu kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu kita kena ingat bahawa awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Itulah konsep bila kita belajar ilmu tauhid, iaitu antaranya perkara yang kita kena belajar adalah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat 20, yang mana daripada sifat tersebut kita akan kenal wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berlainatnya Allah daripada mukhalafatuhu lil hawadis, berlainat Allah daripada perkara-perkara yang lain. Ini adalah satu perkara yang kita kena letakkan keutamaan, kena kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya bila kita kenal Allah Ta'ala, maka akan menghasilkan diri kita ni betul-betul kita ni berhambakan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada hari ini banyak di antara kita dan juga seluruh masyarakat banyak lupa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya kita lebih tertumpu kehidupan seharian kita dengan perkara yang mana menjurus kepada kita mengejar pandangan semata-matanya pandangan makhluk, bukan kepada kepandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru sahaja kita melepasi bulan Ramadan, kita masuk bulan Syawal, kita nak didik hati kita menjadi hamba yang bukan hamba Ramadan, tetapi kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam bulan Ramadan menjadi satu panggil refresh di ibadah kita. Daripada amalan sunat kita tak buat, kita buat amalan sunat. Dan bila sahaja keluar daripada bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, dan baru sahaja kita berlalu bulan Syawal, kita tetap beristiqamah melaksanakan ibadah yang kita banyakkan dalam bulan Ramadan, supaya kita ni tidak digelar sebagai hamba Ramadan, tetapi kita digelar sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, iaitu ilmu fiqh. Ilmu fiqh adalah satu ilmu yang mana kita nak tahu sah
ataupun yang mana batal ibadah kita, sah dan batal ibadah kita, kita kena belajar ilmu fiqh. Daripada ilmu fiqh ni kita kena nak tahu halal ke haram ke, dari segi jual belinya, dari segi perkahwinan dan sebagainya. Jual beli apa, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Semata-matanya tujuan apa ni adalah proses nak membersihkan diri kita supaya tidak terjerumus dengan masuknya benda-benda yang haram yang akhirnya menjauhkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ilmu fiqh yang kedua. Ilmu yang ketiga, inilah yang kita nak belajar, iaitu satu ilmu yang dipanggil ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini adalah ilmu akhlak, ataupun satu ilmu yang kita nak bentuk, kita nak betulkan kembali sikap perangai kita, yang mana ada segi akhlak kita, biarlah perangai kita ni menjurus kepada bila kita buat sesuatu perkara mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya mengingatkan diri kita sahaja, tetapi juga mengingatkan pada orang lain betapa indahnya agama Islam itu sendiri. Dari segi percakapan kita, dari segi perilaku kita, dari segi ucapan-ucapan yang keluar di mulut kita dan sebagainya. Itu adalah satu benda yang besar dan menjadi tunjang bagaimana bila sebut sahaja, bila kita bercakap, kita mengeluarkan perkataan yang baik. Bila tangan kaki kita bergerak menjurus kita kepada perkara yang baik, maka kita perlu pergi kepada satu raja yang mengawal seluruh anggota badan, iaitu yang disebut adalah hati. Sebab itulah kita kata pada hari ini kitab yang nak sebut adalah penawar bagi hati, kerana bila baiknya hati, maka seluruh anggota akan turut bersama-sama baik dalam seluruh amal ibadah yang kita lakukan, insya-Allah. Okey. Itulah saya segi kata sinopsis permulaan yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Okey, untuk maksudnya sekarang ni Ustaz kata kita ni pada semuanya kehidupan ni semuanya adalah bergantung kepada hati. Kan selalu orang cakap bergantung pada hati. Jadi hati kita ni mencerminkan keseluruhan. Boleh Ustaz terangkan sikit dari segi kita punya kitab tadi dan penjelasan daripada kitab bagi kitab penawar bagi hati. Okey. Terima kasih kepada DJ Sufian. Okey, pertama kita akan menjurus kepada pengenalan berkaitan dengan kitab penawar bagi hati inilah. Bila kita sebut saja tadilah seperti mana saya dah terangkan sebut sedikit, iaitu terjemah kitab penawar bagi hati ni, kita nak bersihkan hati kita. Dan bila kita nak masuk dalam satu kitab ni, maka kita akan menjurus kepada kenal dulu siapa pengarang kitab kita pada yang akan kita kupas pada hari ini. Okey, pertama sekali dengan izin saya nak perkenalkan terlebih dahulu. Pengarang kitab ni adalah namanya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Dan beliau ni adalah seorang Indonesia yang mana di Sumatera, yang lahir pada 1910 dan telah meninggal dunia pada 1965, yang mana umur dia meninggal tu lebih kurang 55 atau 56 tahun lah. Dan antara ni merupakan seorang yang cukup alim, dan beliau ni adalah antara guru yang telah diberi satu tauliah oleh kerajaan Arab Saudi, yang mana telah diberi izin untuk mengajar di Masjidil Haram di Mekah. Dan pada waktu beliau tu merupakan satu zaman yang cukup susah untuk dapatkan satu tauliah untuk mengajar di Mekah. Dan ini menjadi satu perkara yang cukup dibanggakan bila diberi izin oleh beliau untuk menjadi salah seorang tenaga pengajar di Masjidil Haram. Dan diceritakan bahawa bila tunjuknya alimnya beliau ni, bila sahaja diberi bila dia sampai hari beliau bertugas untuk memberi tazkirah ataupun kupasan berkaitan dengan ilmu beliau di Masjidil Haram. Masjidil Haram ni kalau semua maklum bahawa merupakan satu medan ilmu yang kalau kita pergi di sana kita akan tengok banyak cabang-cabang tempat pengajian yang dibuka. Macam-macam. Kita ni tunggu pilih saja. Sebab tu Masjidil Haram ni menjadi satu medan tempat penyebaran ilmu, yang mana kita boleh pilih lah mana-mana pun. Sehingga kan kalau kita jangan pelik, kita boleh dengar juga kuliah yang mana digunakan bahasa Melayu. Ya, jadi kita boleh pilih. Tapi pada zaman Syekh Abdul Qadir, bila saja beliau menyampaikan kuliah, maka pada hari itu seluruh tempat kuliah-kuliah lain yang berada dalam Masjidil Haram ditutup. Kerana apa? Guru-guru yang ada di sekitar tu
turut sama-sama duduk nak dengar kuliah daripada Syekh Abdul Qadir. Menunjukkan bahawa satu alimnya beliau, banyaknya ilmu dari segi beliau ni. Maka ini adalah satu perkara yang cukup kita dambakan. Kita kena kenal guru kita, supaya dengan kita kenal guru, maka insya-Allah kita akan rasa untuk seronok nak belajar. Kita akan rasa kemanisan dalam kita nak menuntut ilmu, terlebih-lebih lagi kita menuntut ilmu agama. Beliau ni pernah belajar dengan seorang ulama di Kedah yang dikenali sebagai dikenali sebagai Pak Chu Him. Pak Chu Him ni, dia ni dikenali bila beliau saja Syekh Abdul Qadir berjumpa dengan Pak Chu Him ni, minta untuk belajar. Tapi bila dah belajar lama, Pak Chu Him ni kata, dah sampai masa dah kamu ni pergi jumpa dengan abang dia, iaitu Pak Suli, Pak Doli, yang dipanggil sebagai Pak Doli. Pak Doli ni satu gelaran bagi orang Thailand lah dipanggil, sebab namanya sebenarnya Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani. Jadi dia kata, pergilah jumpa dengan abang saya pula. Abang ni dia mengajar di Mekah, seorang alim juga. Pergi belajar sana pula, tengok apa ilmu yang kamu nak. Jadi pergilah Syekh Abdul Qadir pergi berjumpa dengan Pak Doe, berjumpa dengan Pak Doe untuk menuntut ilmu. Bila sampai saja Pak Doe tanya, kamu nak apa? Syekh Abdul Qadir kata, saya ni datang daripada Pak Chuhin. Dia kata, sudah datang jumpa bagi tahu saya ni kena menuntut ilmu dengan Pak Doli pula, Pak Doe pula, supaya ilmu saya ni bertambah lagi lah. Jadi Pak Doe kata, nak belajar apa? Maka dikata oleh Syekh Abdul Qadir kata, nak belajar ilmu kitab-kitab besar. Bila saja dengar saja perkara tersebut, pada kata tak apa, hari ni kita jangan kupah berkaitan dengan kitab-kitab yang besar. Kita akan kupah berkaitan satu kitab yang dipanggil sebagai kitab Al-Ajrumiyah. Al-Ajrumiyah ni adalah satu kitab yang mana membicarakan tentang tata bahasa Melayu, bahasa Arab, nahwu dan sebagainya. Jadi bila terkejut, sebab Ajrumiyah ni adalah satu kitab asas. Kalau orang nak belajar kitab ni, Al-Ajrumiyah ni adalah benda yang asas yang perlu dikuasai untuk memahami erti maksud-maksud yang disebut di dalam kitab. Tetapi bila terkejut, tapi dengan keadaan yang di sini melihat bahawa satu benda yang kita kena contohi, Syekh Abdul Qadir walaupun ilmunya tinggi, tetapi bila diusulkan satu kitab yang rendah oleh guru yang gurunya, dia merendah diri, kata okey, alhamdulillah, boleh. Tetap merendah ni. Sebab itulah kita sebagai seorang penuntut ni, saya cerita ni tujuan apa? Daripada cerita ni kita kena ambil ibrah pengajaran. Kita macam mana pun kita rasa ilmu kita macam mana, pangkat kita tinggi macam mana, bila kita berhadapan dengan seorang guru yang akan menyampaikan butir-butir mutiara ilmu yang bernilai, kita kena ada sifat rendah diri. Kerana sifat ilmu ini adalah satu sifat yang mulia. Dan ini kita boleh tengok bagaimana wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu surah Al-Alaq, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nak katanya satu kehebatan ilmu merupakan satu martabat yang cukup tinggi. Bila saja ilmu diletakkan martabat yang tinggi, yang menyampaikan ilmu juga perlu kita hormat, supaya ilmu kita akan menjadi satu ilmu yang berkat. Ini perlu kita terapkan dalam diri anak-anak. Kepada pelajar, kita kena ceritakan kepada pelajar. Sebelum kita nak mengajar, saya tertarik, kita sebelum ni kita maklum bahawa Melaka menjadi satu tuan rumah sempena sambutan Hari Guru 2023. Saya pergi ke majlis hari itu, saya dengar satu kupasan oleh Dr. Fadilah Kamsah, yang menceritakan bahawa pada hari ini perkara yang perlu kita kena terapkan seorang pendidik, sebelum kita mengajar, kita kena terapkan terlebih dahulu bagaimana pembentukan akhlak dan juga hormat tentang ilmu, hormat kepada guru, supaya kita nak menghadirkan bukan hanya pelajar sahaja, pelajar ni hanya nak menuntut ilmu akademik sahaja, tetapi pembentukan akhlak tu mereka yang perlu diutamakan. Jadi itulah, bila saja Syekh Abdul Qadir dapat pelawaan begitu, terus ikut, bila belajar sahaja dalam satu kitab Al-Ajrumiyah tu, melihat satu benda yang cukup menarik. Sebelum ni dia belajar dah, tapi dia dah bila belajar dengan Pak Doe ni,
dia merasakan bahawa inilah sebenarnya satu benda yang baru dia rasa nikmat belajar al-ajrumiyah yang sebenar-benarnya. Kerana hebatnya ilmu yang disampaikan dan sebagainya, maka nak tunjuk sini bahawa penilaian ilmu ni bukan pada dari sudut kena ingat kita belajar banyak kitab ke, kita banyak degree CG penghargaan ke dan sebagainya, tetapi kita kena sedar bahawa dari segi bagaimana pengalaman kita nak mengamalkan sesuatu kehidupan. Bila kita bercakap tentang hal-hal berkaitan dengan akhlak sahsiah, bagaimana kita sendiri itu mengamalkan akhlak-akhlak tersebut, barulah bila kita terangkan ilmu kepada masyarakat dan juga mana-mana sahaja dan keluarga kita, akan kita merasai dengan lebih mendalam dari sudut hati kita. Dan itu adalah sebuah sedikit salam pengenalan untuk kita kenal Syekh, seorang guru iaitu Syekh Abdul Qadir, yang mana kitab ni diambil daripada apa ilmu-ilmu yang ada dan dikumpulkan, akhirnya terbentuknya satu kitab yang dipanggil sebagai kitab penawar bagi hati. Okey Ustaz, saya nak tanya sikit. Antara kitab Ustaz kupaskan tadi, pengenalan tentang siapa yang menulis, penerbitnya dan sebagainya. Okey, jadi yang apakah Ustaz paling tertarik sekali yang boleh kita manfaatkan? Kadang orang nak baca semua, nak mendalami semua, kita tak terikut Ustaz kan? Jadi apa yang Ustaz kata yang lebih penting sekali yang dalam kitab yang kita perlu ikut, yang perlu kita boleh belajar melalui kitab ni? Okey, terima kasih pada DJ. Apa yang saya tertarik saya nak bawakan kepada berkaitan dengan kitab penawar bagi hati ni, saya sentiasa meletakkan satu ingatan pada diri. Bila saya membuka satu kitab, sebenarnya bukan sekadar untuk dilontarkan ilmu pandangan ni kepada masyarakat sahaja, tetapi sebenarnya menjentik hati diri saya sendiri yang bercakap. Mulut saya yang bercakap lebih dekat dengan telinga saya. Jadi saya nak cuba nak betulkan diri saya juga, sambil kita nak kupas berkaitan dengan kitab penawar bagi hati, yang menjadi satu perkara yang menarik pada diri saya kerana ia menyentuh soal dari sudut bagaimana kita nak membimbing rakyat-rakyat, iaitu anggota badan yang ada pada diri kita pada hari ini, iaitu menjurus kepada kita ni ikut kepada hati yang sebenar. Bila hati kita bersih, maka diajar dalam kitab ni, antaranya kalau kita tengok dalam kandungan ni, dia ceritanya berkaitan dengan akan disentuh iaitu anggota zahir dari sudut mata. Bagaimana kita nak bawa mata kita ni adalah mata yang boleh membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mata iaitu dari sudut mata yang sentiasa kita guna ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain tidak bukan daripada mata ni lah akan menjurus kepada apa yang kita nak pandang, memberi satu membawakan kepada itu adalah pandangan ibadah, bukan pandangan nafsu semata-mata. Bila kita tengok dari segi telinga yang membawa kepada telinga yang pergi kepada ibadah, kita mendengar perkara yang boleh membawa kita, hati kita kepada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam kitab ni insya-Allah sempat, kalau sebab saya pada hari ni kita bercakap untuk kita secara menyeluruh, kita kupas secara menyeluruh, dan kalau sempat ada kesempatan kita akan mulakan kitab kita pada hari ini. Maka sebab itulah saya nak tarik semua, insya-Allah kalaulah saya ni kalau dimaklumkan dalam sebulan 2 kali akan berudara berkaitan dengan kitab penawar bagi hati ni. Nanti Ustaz tunjuk sikit dekat penonton kita, dia nak tengoklah kitab depannya. Boleh insya-Allah. Jadi kitabnya adalah terjemahan penawar bagi hati. Ya, betul. Dan insya-Allah ini boleh cari. Saya ni dulu saya ada satu kitab Jawi dan kitab Rumi lah. Yang mana kalau kita mudahkan, kalau siapa nak sama-sama murajaah ni boleh buka cari kitab penawar bagi hati, dan insya-Allah bila kita belajar dengan keadaan kita catat, insya-Allah ilmu tu kita tambat, tidak akan berkeliaran, dan maka boleh menjadi satu amalan untuk diri kita lah. Dia ada akan kita sentuh berkaitan dengan mata, telinga, lidah, perut,
farash, dua tangan dan juga dua kaki. Itu anggota yang akan disentuh di dalam kitab, yang mana Syekh Abdul Qadir akan bawakan penerangan apa yang sebenarnya mata boleh bawa kita kepada kebaikan, dan ada mata yang boleh bawa diri kita kepada kemusnahan. Kemusnahan dari segi diri kita dan sebagainya. Dan InsyaAllah sekejap lagi kalau ada kesempatan, kita akan terus mulakan pengajian kita pada hari ini, iaitu satu kitab yang dipanggil sebagai kitab penawar bagi hati. Okey Ustaz, kita rehat dah, penat Ustaz tadi nak mengulas dengan lebih lanjut. Jadi kita rehat sekejap untuk kita dengar alunan zikir ini. Kita bagi Ustaz rehat lagi sekejap. Okey, kita jumpa sebentar saja lagi. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Okey, kita bertemu kembali bersama pemimpin tazkirah kita. Habis kalau kita ni besok sebulan 2 kali Ustaz Ya. Sebulan 2 kali maksudnya sekarang ni sebulan dengan Ustaz Mat lah panggil senang lah. Sebab apa, dengan lebih mesra dengan membawa kitab penawar hati tadi. Sebenarnya kitab ni amat bagus. Kalau tuan-tuan dari penerangan daripada Ustaz Mat tadi, kitab ni amat bagus kalau kita tak cuba, pada pendengar-pendengar ni kena cuba dapatkan sebulan 2 kali. Nanti kita akan cakap jadual sebenarnya untuk kita bersama-sama dengan ustaz kita, untuk kita sama-sama mendalami pengertian kitab ni, kerana dari semua bermula dari hati. Dari apa, kalau hati kita, bila orang kata jangan sakit hati je. Orang kata jangan kita sakit hati. Bermakna kenapa orang kata jangan sakit hati kan? Jangan sakit hati dengan orang. Dia ni sakit hati dengan aku ni. Dia ni apa semua. Ini orang kata berdasarkan kepada sikap dan juga apa yang kita berada di dalam hati kita. Jadi saya minta teruskan Ustaz untuk pengupasan seterusnya dengan permulaan kitab kita yang tadi. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kes seterusnya pada hari ini, terima kasih pada DJ Sufian. Jadi pada hari ini insyaAllah kita akan mulakan kupasan kita yang pertama, iaitu berkaitan dengan satu kitab yang kita nak bawa. Saya ulang sekali lagi, iaitu kitab Penawar Bagi Hati. Jadi sebelum kita mulakan pembacaan kitab kita pada hari ini, lebih suka saya nak bawakan sama-sama kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada terutamanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para alim ulama, pada kedua ibu dan ayah kita, kepada yang kita akan mengupas kitab pada hari ini, iaitu seorang alim ulama, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, dan kepada seluruh muslimin muslimat yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kupasan kita bermula pada hari ini akan mendidik hati kita semua untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan kitab pertamanya disebut, iaitu yang pertamanya, ketahui olehmu bahawasa ilmu tasawuf. Kita kena ingat, sedar, hari ini kita akan membicarakan satu kitab yang mana menyentuh berkaitan dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, saya ulang sekali lagi, adalah dari segi ilmu bagaimana kita nak betulkan akhlak kita, kita nak betulkan seluruh perangai-perangai sikap kita, yang mana kita nak ubah dah diri kita kepada terus bergerak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak ubah supaya sebelum kita ni dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam betul-betul kita, hati kita ni suci, dalam betul-betul seluruh anggota kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu adalah ilmu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Ya, jadi disebut oleh pengarang kitab, ilmu tasawuf ni tidak lari daripada perkara itu untuk kita bersihkan hati.
sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar. Ni dua perkara. Kenapa banyak-banyak perkara disentuh dua perkara, iaitu merendah diri dan juga sabar? Kerana inilah sebenarnya, pertamanya kena tengok, kita sentiasa dah dengar dah bagaimana bila sahaja diciptakan Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dipanggil sahaja malaikat dan juga seluruh jin dan juga syaitan apa semua untuk sujud kepada Nabi Adam, maka perkara ni lah yang tidak ada. Pertamanya pada malaikat semua sujud. Tetapi bila jatuh kepada iblis, semua tidak ada sifat merendah diri, maka akan membinasakan kehidupan kita. Sebab itulah dalam kehidupan kita pada hari ini kena ada sifat merendah diri dan juga kena sabar. Bagaimanapun kedudukan kita, bagaimanapun sikap kita, bagaimanapun suasana kehidupan kita, pangkat kita tinggi ke dan sebagainya, kaya ke kita dan sebagainya, miskin ke susah ke dan sebagainya, kena ada merendah diri, kena ada, dan juga kena ada sabar. Dua ni adalah tunjang sebenar untuk mengawal seluruh anggota badan kita dari sudut merendah diri kita, bila terutama dalam menuntut ilmu Allah Ta'ala. Bila kita menuntut ilmu, kena rendahkan diri kita. Walaupun kita ni ada ilmu banyak ke dan sebagainya, kena letakkan supaya niat kita ikhlas. Kita nak menuntut ni supaya hati kita kembali ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kena ada dalam kehidupan kita. Banyak ujian yang ada. Bila ujian yang datang tu, ada ujian, setiap ujian tu mesti kena tengok pandangan kita, pandangan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bukan meletakkan ujian itu semata-matanya ujian. Bila kita meletakkan ujian itu adalah semata-matanya ujian, maka akan beratlah pada diri kita nak bawa. Tetapi kalau kita jadikan satu ujian itu merupakan hikmah dan juga tanda sayang Allah kepada kita, inilah menjadi konsep sebenar kepada orang yang beriman. Dia terima ujian tu dengan hati yang terbuka dan mendambakan lagi, rasa gembira lagi. Bila tak ada ujian yang datang kepada diri mereka, mereka rasa sedih. Sebab apa? Sebab mereka, ini konsep sayang Allah kepada makhluk. Bagaimana sayang Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayang Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan melimpahkan seluruh kesenangan, kekayaan, pangkat yang melimpah ruah, tak ada. Tapi apa yang dilimpahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan apa? Dengan ujian. Tengok Nabi bagaimana ni kekasih Allah. Bagaimana kita ni sebagai hamba yang biasa, kena lebih-lebih lagi lah kita meletakkan ujian itu adalah satu nikmat yang besar. Nabi nak membina Islam pada hari ini bukan dalam keadaan yang senang sahaja. Sedangkan ini kekasih Allah Ta'ala. Allah boleh lindung daripada apa yang berlaku dan sebagainya. Tapi apa yang kita lihat, Nabi dicaci, dihina, dilukakan badan Nabi ketika berada di Taif. Akhirnya badan Nabi berdarah, darah masuk ke slipper Nabi, sepatu Nabi. Berjalan, disebut dalam beberapa riwayat terdengar bunyi cap tu. Darah Nabi tu terlalu banyak turun pada sepatu Nabi. Ini menunjukkan bahawa ujian itu diterima oleh Nabi kerana apa? Itu tanda sayang Allah kepada Nabi SAW. Sebab itulah kita kena letak kesabaran yang besar dalam diri kita. Datang ujian, maka kita kena sedar itu tanda Allah tengah sayang kepada kita. Ada di antara kita tak ada ujian, senang je kehidupan mereka. Akhirnya dengan kesenangan tersebut, nikmat Allah bagi, mendatangkan satu ujian pada mereka. Itu pula berbalik. Sebab itulah kena ada merendah diri dan sabar. Atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri. Itu adalah satu sifat yang perlu kita jauhkan, iaitu kita berdengki, kita membesarkan diri. Nombor dua, disebut dan ada pun faedahnya, maka menyampaikan ia kepada mengosongkan hati daripada yang lain, daripada Allah Ta'ala, dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Hati kita perlu kita kosongkan dengan perkara-perkara berkaitan dengan makhluk. Ni satu perkara yang cukup susah jugalah. Kita tengok pada hari ni, hati kita memang perlu kita kosongkan. Disebut dalam kitab ni sebab tu tujuan kita belajar ni nak latih hati kita. Kosongkan hati kita daripada kita ni sibuk dengan soal-soal makhluk. Makhluk ni adalah satu perkara
cukup-cukup meletihkan kita. Bila kita buat sekadar untuk mendapat pandangan makhluk. Bila kita semualah benda-benda yang kita lakukan semata-mata nak dapat puji makhluk dan sebagainya, akhirnya mengundangkan rasa kepenatan kita. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu ibadah semata-mata kita nak dapatkan pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan buat dalam keadaan yang kita rasa gembira. Datanglah hinaan macam mana sekalipun, qulil haq walau kana mur, kita katalah benar, biarlah walaupun benda tu pahit, dihina oleh masyarakat dan sebagainya, tetapi kalaulah apa yang kita katakan itu adalah perkara yang sebenarnya menjurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah perkara yang kita rasa seronok, kita rasa kemanisan tersebut. Dan kita melihat dan menghiasinya dengan memandang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nombor 3, dan ada pun hantarannya, maka iaitu hati dan hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Dan yang keempat, dan ada pun hukumnya, maka fardu ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Maka diletakkan keutamaan oleh Syekh Abdul Qadir, tuan guru pengarang kitab pada hari ini, meletakkan ini adalah fardu ain. Fardu ain, bila kita sebut fardu ain, maka menjadi satu wajib bagi kita belajar. Sebab pertama kita tengok pada rukun Islam, iaitu ada 5 perkara. 5 perkara, iaitu terbinanya Islam. Bunya Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iqamatis solah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata' ilaihi sabila. Terbinanya Islam dengan 5 perkara. Yang pertama, kita mengucap 2 kalimah syahadah. Iaitu pertama, di mengucap 2 kalimah syahadah, kita kena di situ pun menjelaskan bahawa kita asyhadu an la ilaha illallah, kita mengucap 2 kalimah sahaja, aku bersaksi tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu adalah satu ilmu tauhid untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping tersebut, kita kena ingat bahawa di situ bila kita nak kenal Allah, maka bermulalah jalan-jalan yang perlu kita cari untuk kita kenal Allah. Antaranya kita belajar ilmu tauhid. Dan pada hari ini kita belajar ilmu tasawuf, kerana nak menjurus anggota badan kita ni, dan terutamanya raja pada seluruh anggota badan, iaitu hati, pergi kepada hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menjadi fardu ain, kita kena wajib belajar. Belajar macam mana? Belajar pada hari ini platform pelbagai. Pada hari ini tidak menjadi satu masalah. Tak bolehlah nak kata bahawa kami ni tak ada ilmu sebab ilmu tersekat dan sebagainya. Tak ada. Banyak platform. Nak secara bersemuka, lebih baik lagi secara bersemuka kita belajar. Sebab apa? Boleh membawa kepada bila kita tidak faham, terus kita bertanya. Lebih seperti mana tadi saya ada bercakap dengan DJ tadi, berkaitan bagaimana nak betulkan solat. Itu satu ibadah yang bagus, yang perlu kita belajar untuk kita sempurnakan solat kita. Dan perlu kita belajar dalam keadaan bersemuka, yang mana supaya kita tahu bagaimana condongnya, bagaimana sujud yang terbaik, yang mana tujuh anggota perlu rapat dan sebagainya. Maka perlu dilihat secara ni. Yang berkaitan dengan platform lain lagi, pada hari ini kita berada di Hik Jasin. Ini juga menjadi ruang yang sebenarnya, dan ini tak menjadi dah satu asbab untuk memberi kesusahan kepada kita bahawa susah kita nak menuntut ilmu. Tak ada dah. Tak ada alasan. Yang alasannya sebenarnya kita nak ataupun tidak, kita nak menyentuh hati kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pun tempat ambilnya maka daripada Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi SAW. Maka jelaslah di sini, kitab yang kita sentuh pada petang ini adalah satu kitab. Pertamanya kita mengakui dari sudut kealiman Syekh Abdul Qadir tadi, Syekh Abdul Qadir. Yang kedua, kita kena jelas bahawa kitab ini menyentuh soalnya tidak lari daripada panduan yang sebenar, iaitu kalau kita kena ingat akidah kita adalah akidah bertunjang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi Syekh Abdul Qadir telah meletakkan keutamaan bila mengumpulkan kitab ini, ialah menjadi tunjang Al-Quran dan hadis diletakkan sebagai keutamaan. Al-Quran apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut saja hadis Nabi SAW, maka inilah satu, orang kata, satu jasad, satu role model yang sebenar-benarnya yang boleh kita letakkan di depan kita untuk kita tatap kitab Nawah bagi hati ni. Kerana apa?
insya-Allah akan cerita bagaimana jaga mata. Dan bila kita letak benda ni, sebenarnya kita reflect kembali. Kita tengok kembali, sebenarnya memang kena kepada satu contoh badan yang mana kita boleh letakkan contohnya sebenar, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita semua sedar bila sebut saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pandangannya dijaga, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap sekadar perkara yang perlu, tidak bercakap perkara yang sia-sia. Telinga Nabi SAW, sebab apa? Ini adalah satu insan yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini menjadi satu contoh yang sebenar-benarnya. Dan akhir sekali, untuk kupasan kita pada hari ini permulaan, maka daripada segenarai semua tadi yang saya sebutkan bahawa tadi, maka akhirnya disimpulkan bahawa disebut maka akan disentuh di dalam kitab ini. Yang pertamanya adalah mata, telinga, lidah, perut, faraj, dua tangan dan dua kaki, yang akan dikupas oleh ulama yang mana mengumpulkan seluruh perkara-perkara yang akan kita jadikan rujukan di dalam kitab kita pada itu, kitab Penawar Bagi Hati. Okey Ustaz, tadi memang Ustaz telah terangkan, orang kata mukadimah mukadimah dia, permulaan. Jadi selepas ini kita ada sebulan 2 kali melalui penerbit yang berbincang dengan Ustaz tadi. Saya ikut pada permintaan daripada tu tadi, pada penerbit kita Encik Zuhaizan mengatakan bahawa kita akan buat sebulan lagi, memang bagus. Tetapi selepas ini kita akan bagi jadual yang sebenar bila untuk siaran pendengar kita, untuk kita sama-sama mendengar kupasan seterusnya bagi kitab Penawar Hati. Kalau tuan-tuan ingin memiliki kitab Penawar, boleh memiliki, tetapi kalau kita ada live besok, janganlah tuan-tuan orang kata tak ikuti, kerana kitab ni kena belajar bersama dengan guru kita, kerana kupasan tu bukan orang kata sewenang-wenangnya kita belajar melalui buku. Mesti ada penerangan melalui ustaz kita. Jadi terima kasih juga sekali kepada Ustaz Mat, Ustaz Muhammad bin Wan Muhammad Noh, Ustaz daripada bekerja ni di SMK Sekolah Menengah Kebangsaan Selanda sebagai ustaz di sana. Alhamdulillah, ustaz muda kita dapat mengupas tengah lebih lanjut lagi. Dan juga jangan kita pun nak bercerita, nak ikat kontrak dengan ustaz untuk kata sebulan 2 kali. Nanti penerbit akan memaklumkan kepada saya, dan kita akan buat akhir bahan tarikh dan bila, mungkin 2 minggu sekali ke kita akan ni. Tetapi kalau boleh, mana-mana rakan-rakan kita yang mendengar di luar sana dapat sama-sama untuk memiliki kitab tersebut, kitab Penawar Bagi Hati ini. Dan juga terima kasih pada pendengar-pendengar kita yang setia menunggu kita lagi pada mula, seperti tadi Puan Nasna Yunus, Encik Adi Wafri, Muhammad Razi Saleh, dan Puan Nadia Muhammad Khalid, yang sentiasa mengucapkan ribuan terima kasih pada ustaz kerana perkongsian ilmu hari ini di His Jasin. Kerana benda-benda yang baik ni, orang kata kalau boleh kita, kalau dapat ramai-ramai lagi, kita dapat tahu, dapat kita mengembangkan ilmu kita, supaya kitab yang kita bincangkan pada ni, iaitu kitab Penawar Hati ini dapat dapat dipelajari oleh semua rakan-rakan kita di luar sana, supaya tidak tertinggal. Kerana ini ilmu amat baik, menuntut ilmu kita ini, kerana banyak lagi kitab-kitab sebenarnya, tetapi kita pada hari ini kita belajar pada kitab Penawar. InsyaAllah Ustaz, kalau boleh selepas ini kita akan undang Ustaz untuk meneruskan kita punya kitab ini, supaya kita dapat penjelasan yang sepenuh-penuhnya melalui kitab Penawar Hati ini. Jadi sekian setakat itu dahulu untuk penerangan kita pada hari ini. Jadi bagi kru dan juga pihak penerbit, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Muhammad yang sudi hadirkan ini untuk membicarakan permulaan kitab Penawar Bagi Hati ini. Dan insyaAllah pada minggu itu kita akan berkongsi semula, dan kita akan memaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar di luar sana tarikh dan juga masa siaran kita yang akan berlangsung selepas, insyaAllah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad
رسول